Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sekarang adalah pada 11 April 2018 dan sekarang ni adalah waktu market sedang berehat. Dan pada pukul 2.30 nanti insyaAllah dia akan start untuk pada pukul 2 akan start pre-opening dan 2.30 akan start pada sesi petang. Selamat datang semua kepada yang baru join komuniti kita ni. Selamat datang, dan kepada yang baru tengok video ni, sebenarnya ini adalah sambungan kepada video saya sebelum ni berkenaan dengan volume analysis. Jika anda nak lihat balik, anda boleh scroll pada Facebook ataupun pada Telegram. Pada Telegram anda boleh klik ke atas ni, sama ada di handphone ataupun di PC, dan anda pergi kepada video dan anda boleh lihatlah balik video-video yang sebelum ni, yang mana saya dah sharekan sedikit sebanyak mengenai saham Bursa Malaysia. Saya just nak recap balik apa yang saya terangkan dulu. Sebabnya saya takut nanti ada yang baru first time tengok video ni, dan saya just nak bagi diorang sedikit recap, so dengan diharapkan diorang tak terlalu tertinggal jauh. Saya sedikit semua, suara saya agak sedikit sengau. Pada yang siri 1 saya ada terangkan mengenai buy percentage ni, yang mana buy percentage ni adalah buy pembelian pada satu masa. Jika dilihat di sini adalah pada minute times, maknanya setiap 1 minit akan diupdate berapa percentage. Jika 100%, maknanya 3,000 lot ni dibeli 100%, maknanya semua adalah pembelian. Yang mana 0% ni bermakna 1,000 unit ni adalah penjualan. Dan jika harga lebih kurang macam ni, 54% ni maknanya lebih kurang 46% penjualan dan 54% pembelian. So boleh dibat lah dekat sini. Jika anda nak lebih maklumat lanjut, lebih detail, anda kena dibat sendirilah di sini. Just saya nak review, and then ini adalah volume. Volume sentiasa meningkat, dan volume tidak bermakna hanya pembelian sahaja yang dikira. Dianya dikira pembelian dan penjualan. Dan volume pada kolom ni pula adalah pembelian bagi sesuatu minit. Maknanya setiap minit akan ditunjukkan di sinilah. Dianya tak semestinya hanya seorang saja yang beli, tapi ianya menunjukkan setiap minit yang berlaku. Kalau nak tengok lebih detail, anda perlu klik di sinilah. So di sini akan ada lebih detail, yang mana setiap pembelian dan penjualan setiap individu. Maknanya setiap individu tu maksudnya setiap kali sesiapa yang key in akan direkodkan di sini. So ini 2,000 lot adalah satu pembelian oleh satu key in, sekali key in. Saya panggil seorang lah. Hanya seorang saja membeli pada 2,000 unit. 2,500 unit ini pembelian untuk seorang. Jika anda lihat di sini adalah 1 minit. Saya tak pasti berapa dalam masa 1 minit ni terdapat mungkin 10, mungkin 20, mungkin lebih daripada itu pembelian. So maknanya saya tak tahu berapa orang yang beli pada waktu-waktu begini. So kalau nak tengok, just klik detail pada sini, ataupun anda boleh juga buka pada template anda. Anda boleh buka pada template anda, dan anda boleh lihatlah di sini. Dia akan bagi di sini adalah detail.
Sorry lah, saya punya internet agak bermasalah. Siapa yang berada di sekitar Setia Alam ni, dia akan ada masalah dengan internet lebih-lebih lagi daripada Celcom. So saya tak dapat nak tunjuk dengan lebih detail. Okay, kita pergi balik lah dekat tadi. Counter apa tadi ya? One. Sebab ini adalah previous yang saya buka, so dia tak update. Even market dah buka pun nanti dia tak update. Sebab saya gunakan internet, handphone internet. Okay, lepas tu saya ada bagi beberapa tips yang mana saya akan recap balik. Iaitu volume entry So yang mana pada yang lepas saya ada inform, iaitu kenaikan dengan volume selamat untuk entry. Selamat untuk entry lah. So yang kedua, ini ada recap lah. Siapa yang dah tengok tu, kita just ulang kaji balik. Kenaikan tanpa volume, sedikit bahaya lah, bahaya untuk entry lah. Dan yang ketiga, penurunan dengan volume, bahaya untuk entry. And then yang keempat, penurunan tanpa volume, selamat. Okey, apa maksudkan dengan kenaikan dengan volume ni selamat? Maknanya jika kita lihat, jika sesuatu counter itu dah start naik, anda dia naik dengan volume yang tinggi, contohnya pada sinilah. Okey, dia start naik, and then pada kenaikan 10%, kenaikan pada 1 sen, dia get up ni ya. Dia get up, dia punya volume sudah pun mencecah kepada 154,000, dan kemudian bila dia naik saja 1.5 sen, dia dah mencecah lebih kurang 159 dan terus ke 170. Ini maknanya dia naik dengan volume, ada volume. Dia bukan naik tanpa volume, tak ada. Nanti saya bagi perbezaan. Cuma saya punya internet ni agak bermasalah. Tak apa. Kenaikan tanpa volume maknanya kenaikan suatu harga, jika dia naik tapi volumenya masih pun pada ratus-ratus saja, dia tak sampai 1,000 pun volume dia. Kalau anda tengok sini ya, ini volume total. Jika anda tengok, dia memang dah naik 1,5 sen, tapi volumenya hanya beberapa ratus. Agak bahaya untuk masuk, sebabnya kemungkinan counter tu dia mungkin boleh naik, cuma bila dia turun tu dia akan turun banyak, sebabnya dia boleh dimanipulasikan oleh mereka yang ada banyak duit, yang saya panggil big money lah, yang mereka yang kaya, ataupun operator. Of course, operator saya rasa tak masuk benda tu. Yang selalu masuk ni lah big money. Mereka akan cuba membuat sedikit kenaikan dan menunggu kita retailer untuk masuk
dan kemudian dia akan down semula. Itu sebenarnya bahayanya. Okey, penurunan dengan volume maknanya sesuatu counter tu turun dan disertakan dengan volume. Saya cakap contohnya macam counter apa yang turun semalam banyak. Semalam memang tak ada penurunan. 2 hari ni kita enjoy sebenarnya dengan kenaikan bullish. So bila bullish ni saya tak nak share counter sebenarnya, sebab anda pakailah apa teknik pun, apa counter anda petik pun, semuanya sebenarnya akan naik insyaAllah. Sama ada sikit atau banyak, just itu saja. Kita go back balik dulu punya. Okey, contohnya begini ya. Masih tak strong, tu saya nak buat rujukan. Kejap saya tak prepare, so dia akan jadi macam ni lah sikit. Okey, ni salah satu contoh lah. Saya just nak tunjuk. Okey, kalau lihat perjalanan dia naik and then kemudian dia turun. Kalau lihat balik dia turun walaupun ada penjualan sini. Penjualan sebanyak 9,650 unit. 9,650 lot, 100% penjualan. And then kemudian tapi volume meningkat tau. Tengok 5 sen ni sehingga 10.5 penjualan, dan ini ada sedikit pembelian dan penjualan. So kalau tengok di sini balik, daripada harga di sini, harga start turun ni 5.5 sen ni, pada volume 10,163 sehingga ke 10.40 36,000. Maknanya ada 30,000 cuba jual dan still ada orang cuba tahan untuk tidak turunkan harga ni. Nampak? Dia maknanya jika penurunannya bukannya penurunan yang mudah. Maknanya setiap penurunan ni akan ada orang queue, walaupun queue sebenarnya tak berapa tinggi. Untuk kalau macam counter ni tinggilah. Kalau ada macam satu counter, saya tak boleh nak pergi ke counter lain ni. Contohnya macam saya cuba recap balik sebab saya nak tunjuk kepada anda, bagi anda faham sedikit apa sebenarnya penurunan dengan volume. Saya masih tak jumpa lagi counter yang sesuai untuk saya jadikan sebagai contoh. Okey, di sini penurunan. Okey, dia lebih kurang macam tu lah. Dia turun tapi tanpa volume. Dia memang tak ada volume, so sangat bahaya untuk turun. Contohnya edaran. Saya sepatutnya pergi counter ni awal. Okey, contohnya macam ni dia naik. Itu yang saya kata, kalau anda lihat di sini, kenaikan tanpa volume ni bahaya. So maknanya bila dia naik, waktu ni hanya ada 64
volume saja. So bila dia nak turun, dia akan turun macam ni lah. Tu yang kata saya cakap bahaya. Dan bila dia naik, dia boleh naik terus. So market macam ni selalunya akan dikontrol oleh big money lah. So mungkin sesuatu syarikat yang punya wang yang banyak, so dia boleh kontrol market ni, dia boleh kontrol counter ni. Amat bahaya untuk anda yang baru nak terjebak dengan saham. Sangat bahaya untuk anda masuk counter-counter ni. Lagi-lagi tengok pada pukul 12 suku hanya 1200 saja volume. Sangat-sangat bahaya untuk anda masuk. Tengok sini kenaikan tapi tanpa volume. So bila kenaikan tanpa volume, kemungkinan dia akan turun pun tanpa volume jugalah. So saya harap anda faham sedikit. Kalau anda nak lagi faham, anda kena tengoklah video sebelum ni. Okey, saya pause dulu sebabnya sekarang tengah azan. Okey, kita sambung semula. Okey, hari ni saya yang akan kita pergi lanjut adalah berkenaan dengan volume pattern. Apa dimaksudkan dengan volume pattern? Volume pattern ni volume pattern ni bermakna di manakah kita punya entry sebenarnya. Kita dah tahu kenaikan dengan volume ni selamat masuk, tapi tak semestinya naik ataupun turun. Tu di mana kita punya pattern. Macam mana kita nak tahu suatu pattern tu, kita nak beli ataupun kalau dah ada position, sepatutnya bila ada tanda-tanda begini, sepatutnya kita keluar position, kita dah sell. Okey, saya bagi nota dulu ya. Okey, satu adalah jika harga tidak berubah, harga maintain dan harga maintain dan volume naik ia adalah signal di mana sepatutnya kita masuk entry, iaitu strong buy Nanti saya akan jelaskan lebih. Okey, macam ni. Jika harga tu maintain, maknanya dia bermain, contohnya counter apa hari ni yang tak naik saya tak boleh buat contoh hari ni sebabnya semua counter naik. So lebih kurang macam ni lah contohnya, pada macam ni. Okey, jika harga tu bermain pada, anda lihat sekarang ni 111,000, sorry, dia dah masuk million ni sebenarnya, 1.1 million. Sangat susah nak buat macam ni sebenarnya. Okey, tak apa, saya bagi contoh je lah. 1.1 million ni, jika harga tu still bermain beli dan jual di sekitar sini 445 dengan 450, sekarang ni 1.1 million, jika dia jadi 1.2 million tu, 1.2 million still pada kedudukan ni, bermakna kemungkinan besar suatu counter tu akan naik. Tapi anda kena tengok buy percentage dia lah, buy percentage dia, total buy percentage dia. So anda kena tengok, jika buy percentage dia tu lebih daripada 50%, so bermakna counter tu dah naik, iaitu ianya adalah strong buy signal. Yang kedua, jika harga bermain di situ saja, cuba harga maintain tapi volume mesti naik tau, bermakna macam ada orang cuba jual. Jika yang seller, jika ada orang nak jual tapi still ramai lagi yang still beratur untuk beli, jual pun still tak boleh turun harga, still maintain. Dah nak habis, top up lagi. Dah nak habis, top up lagi. Begitu juga dengan yang nak buy ni. Contohnya kita nak buy, still ada seller yang nak jual, still ada seller nak jual, tapi buy percentage tu dah lebih. Itu signal awal yang mana menunjukkan suatu counter tu nak naik. Ianya adalah strong buy signal. Yang kedua,
harga naik dan volume turun. Ini adalah strong sell. Kenapa saya kata macam tu? Okey, jika harga ni, contohnya macam ni ya, harga ni dah naik tau, dah naik, and then bahasa sini pembelian sedang rancak, and then kemudian sampai ke tahap ni, tengok ini berapa harga atas dia, 465 lebih kurang 465 ke 460. Saya ambil daripada 465. Okey, 369,000, and then dia start daripada sini ya. So harga ni naik daripada 450, volume dia naik, and then kemudian sampai satu masa volume dia dah kurang pembelian tau. Dia dah kurang pembelian dan tak boleh sampai pun di atas. Kemungkinan besar dia nak turun sebenarnya. Dia nak turun lebih kurang macam saya kata sebelum ni, dia nak turun untuk dapatkan momentum. So dia turun sekitar ni, dan dia buat retest, kemudian tak percaya, and then kemudian tu yang saya kata dia akan turun balik, mencari support seterusnya untuk dia cuba membuat retest balik lah. Pada insyaAllah petang ni mungkin dia akan naik, dia test mula 465 ni. Itu jangkaan, tapi tak tahu lagi. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Okey, yang ketiga, harga turun dan volume turun. Dia ada strong buy. Yang mana jika suatu harga tu naik, kemudian dia turun, dia turun dengan lajunya. Masa dia tengah turun tu, anda jangan sesekali cuba queue. Anda sepatutnya biar dulu sehingga dia ada keadaan sedikit tenang. Maknanya dah kurang seller untuk menjual, dan pada waktu tu sebenarnya anda sepatutnya dapat tengok di mana sepatutnya entry anda, dan di situ anda boleh ambil kesempatan. Maknanya harga turun, dia akan stop pada satu tempat. So anda akan tahu which is bila harga tu turun dan harga tu tenang, dan tak ada volume dah selepas tu. Maknanya tak ada pembelian dan penjualan. Ada tapi sangat kurang. Maknanya yang beli pun hanyalah retailer kecil saja. Itu kemungkinan harga tu dah stop di situ, dan kemungkinan jika ada momentum balik, dia akan naik. So sebab tu saya cakap itu adalah strong buy. Kalau harga naik ni macam tadi saya cakap lah, harga tu naik, tapi once dah sampai satu tahap tu, macam 465 tadi, dah tak ada orang nak beli dah. Orang dah takut nak beli, dah volume pun dah tak ada. Kemungkinan harga tu nak turun, counter tu nak turun. Tapi nak turun banyak mana tu, anda kena tengok sini balik lah. Ini lebih kepada intraday lah. So bila harga tu dah naik, and then dia tak rancak macam tadi tau. Ni tengah rancak sampai ke sini, tiba-tiba volume tu hilang. Tiba-tiba orang jadi tak berminat nak beli. So kemungkinan sangat bahaya untuk anda masuk. Tapi jika anda ada entry dan anda nak buat FIFO, disarankan untuk anda keluar position lah, untuk anda cari balik position di bawah ni. Maknanya tunggu dia retrace, and then biar volume dia dah, maknanya bila dah tak ada orang dah nak jual,
dan pembelian dan penjualan tu ada, dan kemungkinan itu adalah entry anda. Jika dia tengah strong sell tapi adalah orang buy tapi dia still strong sell, jangan kata tangan untuk Q lah. Kemungkinan untuk dia turun lagi tu tinggi. Okey, yang keempat adalah harga naik. Ini untuk intraday untuk yang swing saya tak cerita lagi Untuk volume naik. Apa yang saya masukkan harga naik, volume naik? Maknanya harga tu naik berserta dengan volume. Contohnya macam ni lah, harga naik dan berserta dengan volume. So memang boleh belilah mana-mana pun. Tapi anda jangan queue pula sebenarnya. Kalau harga tengah naik, beli pada harga best sell. Jangan anda queue dekat sini pula. Anda queue kat sini memang tak dapat lah. Memang tengah buy mode, memang tengah volume tengah naik dan buy percentage pun tengah naik. Dia memang akan tinggalkan anda. Dan anda jangan teragak-agak sebenarnya. Bila anda teragak-agak, okey, dia contohnya macam ni, ada 17,000. Okey, anda kata 17,000 ni kalau dia tak pecah, kemungkinan dia akan turun kat sini. Tapi tengok, okey, dia dah jadi 10,000, dia jadi 5,000. Anda jangan teragak-agak lagi. Kalau nak masuk terus. InsyaAllah kalau ada retail pun dia turun pun adalah retailer kecil yang akan jual, tapi kemungkinan dia akan naik. Itu tengah ada momentum. Beli pada best sell, bukan beli pada best buy. Best buy maknanya ada tengah queue. Okey, yang last sekali adalah harga turun dan volume naik. Strong sell. Maknanya harga tu turun berserta dengan volume. Maknanya dia turun beramai-ramai lah, lebih kurang. Dia macam dia turun tu ada yang cuba tadah tapi dia tak berjaya, dan yang turun tu pada volume yang tinggi tau. Dia bukannya retailer yang 100 lot ni, dia 1000 lot ataupun 2000 lot. Yang tu anda kena cepatlah sell. Yang tu kalau nak sell pun sell pada best buy. Jika anda tengok terlalu laju, anda terus queue kepada yang terendah ni. InsyaAllah kalau anda macam contohnya lah, pada 445 ni tengah strong sell, anda takut anda tak boleh kejar dengan nak masuk password apa sekali, anda terus pergi ke harga 435 ni. Dia tak semesti yang dia jual 435, sebabnya anda perlu faham yang 5 market dip ni, dia walaupun ada queue dekat sini, dia akan terjual juga pada harga latest transaction. Maknanya kalau harga 445 ni habis, peminat anda akan dapat pada 440. Tak semestinya anda dapat pada 435, tapi kalau terlalu laju, kemungkinan akan dapat 435, tapi at least anda terjual juga. Daripada anda jual, tiba-tiba anda jadi queue lah dekat sini, jadi best sell. Anda kena faham tu. Itu adalah basic untuk yang market dip ni. Okey, ini sedikit berkenaan dengan volume pattern. Kemudian saya nak tunjuk anda volume indicator. Ini adalah volume indicator, yang mana setiap counter, kalau anda nak buat pemilihan counter, anda perlu lihat pada most active counter, anda buat pilihan berdasarkan berapa sen counter yang anda berminat. Jika anda berminat pada penny stock, anda pilihlah berdasarkan penny stock, tapi saya suggestkan atas 20 sen lah, atas 20 sen ke atas. Bawah 20 sen ni bukan tak boleh, cumanya contohnya macam ni kalau bawah 20 sen ni, contohnya saya ambil Sumatek. Bukan tak boleh, tapi anda tengoklah dia punya queue 600,000, sebabnya harga dia terlalu murah. So kalau kita pun nak beli pun 100 lot tu senang-senang saja. So kalau anda macam ni, anda nak tengok, dia selalunya sideways lah. Sebabnya bila harga macam ni, harga 0.06 sen ni,
dia orang tak main 2-3 bit tau. Dia 1 bit ni pun beli kat sini dah jual dekat sini. Sebabnya bila 1000 ke 1000 unit pun anda dah dapat banyak sebenarnya keuntungan. Berapa persen kenaikan ni. Sebab tu saya kata lebih selamat 20 sen ataupun 30 sen ke atas lagi better lah. Bukan tak boleh, boleh, tapi permainan dia lain sikit lah. Maknanya volume indicator ni, kalau anda baru terlibat dengan saham dan tak tahu nak buat pemilihan kaunter, anda boleh gunakan volume indicator ni untuk buat pemilihan. Yang mana jika anda lihat lah, ini adalah 3 tahun punya chart. So anda jika anda nak buat kajian, anda lihat daripada di mana volume bermula. So di situ sebenarnya kajian anda bermula. So kalau ada kat sini, just kita tengok daripada sini sajalah. Yang lain tu tak perlu sebabnya dia tak ada volume. So dia tak ada volume, dia tak memberi sebarang mana pun untuk kita jika volume tak ada. Maknanya transaksi tak ada, just main dekat situ saja. Ada tapi dia sangat sedikit. So ini sedikit yang anda boleh lihat lah. Kalau anda nak contohnya kaunter-kaunter lain seperti Hibis lah. So kaunter Hibis ni, sekejap saya buang. Okay, Hibis ni pun anda boleh tengok lah. Volume dia start daripada sini. Sebelum ni tak ada volume dia start dari sini. So kalau boleh kita tengok di sini sajalah. So volume, dan sekarang ni dia dalam kedudukan uptrend. Macam mana saya nak tahu uptrend? First kali saya tengok moving average 200 lah. So dia masih lagi berada di atas moving average 200, maknanya dia adalah still uptrend. Kalau dia turun bawah moving average 200, kemungkinan besar dia sedang menuju kepada downtrend. Yang pertama. Yang keduanya, anda boleh lihat secara mata kasar lah. Di sini dan di sini dia nampak uptrend lah. Dia nampak uptrend. Anda boleh lihat mana-mana counter pun, anda boleh buat analisis daripada situ. Janji di mana ianya bermula, di mana volume bermula, di situ sebenarnya anda punya analisis bermula. So nanti saya akan explain berkenaan dengan pemilihan counter berdasarkan volume lah, maknanya most active volume. Itu seperti sedikit, saya pun kurang sihat dan saya punya penyampaian pun saya harap tak berterabur lah. Okay, berkenaan dengan market sekarang ni, kalau anda lihat, saya tak ada internet. Okay, kalau anda lihat sekarang ni, 668 counter naik, 259 counter turun dan 341 counter tidak berubah. Jumlah volume yang diniagakan adalah 2.5 bilion lah. Cuma di sini kebanyakan counter start dah slow, dan sebenarnya saya berharapkan mungkin pada esok counter akan start retrace lah untuk menjadikan ianya volatile. Jika dia terus naik, saya akan ada sedikit kerisauan lah, yang mana saya expect sama ada petang ni ataupun esok sepatutnya counter akan membuat minor retracement esok dan lusa. So dari situ kita boleh target untuk kita masuk entry balik. Tapi jika harga terus strong, sebab ini sedang kempen pilihan raya, so market agak turun dan naik tu tak boleh nak predict sebenarnya. Tapi just jaga anda punya trading plan lah. So jika anda masuk suatu counter tu, anda boleh lihat sepatutnya anda masuk di support, dan anda bila dah pecah support tu sepatutnya anda dah keluar position.
Okey, itu sebuah sedikit yang saya boleh kongsikan. InsyaAllah nanti kalau ada masa nanti saya akan share sedikit berkenaan dengan fund market dip ni. Sebabnya ada kawan kita yang tanya berkenaan dengan fund market dip ni. Saya tak boleh nak tengok fund market dip ni, yang mana saya akan terangkan sikit apa maksudnya di sini. Yang pada base buy ni 131,000 ni apa maksud dia, 129 ni apa maksud dia, yang selepas slash ni apa maksud dia, sini selepas slash ni apa maksud dia, dan macam mana kita nak baca sebenarnya benda ni, macam mana kita nak tentukan harga tu ke mana sebenarnya, dan apa yang dimasukkan dengan 40.450 ni. Saya akan terangkan lebih detail insyaAllah pada video berikutnya. Yang mana saya lihat pada Telegram saya ni, market dip ni orang paling tak minat lah. So bila tak minat tu, saya saja nak bagi anda hilang sedikit keyakinan tu, which is anda akan lebih fokus untuk belajar. Okey, itu saja, dan saya harapkan anda waktu tengah hijau ni, saya tahu mesti ramai tak berminat nak belajar. Bila dah merah tu nanti baru kita tercarilah kenapa jadi macam ni, macam mana nak buat ni, insyaAllah. Tapi saya harap anda bukan di kalangan orang yang macam tu. Anda sentiasa nak belajar walaupun market tengah hijau, walaupun anda tengah profit dengan banyak sekali, tapi insyaAllah pembelajaran berterusan tu amat baik untuk kita, untuk long term punya investment. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.